nampaklah memang terduduklah, seronok. Boleh fly, apa ni, selamat naik, selamat turun, bangga dan terharulah. Dan saya sebagai pilot F100 ni, saya rasa the best feeling ever lah. Ini kapal yang sangat besar, yang paling besar saya pernah fly. Kebanyakan orang yang melakukan kesalahan hidupan liar, dia tak tahu hukuman yang akan diorang kena lah. Bila diorang dah buat, diorang dah tahu. Bagi saya, untuk hukuman tu sangat tinggi lah. Bukit Beruntung, Selangor. Di sini telah bermustahilnya seorang anak kelahiran Baling Kedah. Nazrul Hisham Abdul Manaf yang mesra disapa Nas berhijrah ke sini lebih 19 tahun lalu untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Bermula dari kemahiran sifar, kini sudah hampir 10 tahun Nas membina kapal terbang kawalan jauh atau RC pelbagai jenis dan model. Beliau sendiri tidak pernah menjangka bahawa suatu hari dia akan menjadi susuk yang dicari peminat hobi RC. Kalau ikut latar belakang saya memang tak ada langsung dalam bidang aeronautik ni. Saya dulu pekerja industri. Sikit dah punya basic punya technical dengan mechanical, macam mana mesin bekerja kan. Masa tu saya tak ada bahan yang sesuai lah. Saya kutip polystyrene ni di pasar, saya potong dan saya try buat model apa-apa, dan bila dah siap saya bawa ke Padang, saya bagi member ni test. Bila test naik, terbang elok kan. Cuma tak sempurna lah. Menurut laman sesawang RC Plane World, di Malaysia ada 15 kelab penerbangan RC yang berdaftar. Dan siapa sangka, hampir 300 model pesawat RC yang telah terbina itu adalah hasil tangan anak tempatan ini. Ada satu model yang elok sikit lah saya buat kan. Bila seorang ni guna kapal tu, orang lain akan tanya. Sebab fitrahnya kita main tu, beli kat mana kan, siapa buat kan. Dia akan tanya. Bila tanya ni, dia mulut ke mulut ni lah yang datang seorang ni, dia nak model ni. Datang seorang ni nak model ni pula. Jadi masa tu lah membuka peluang saya untuk belajar nak buat kapal berbagai model lah. Walaupun setiap ciptaannya kini boleh diterbangkan dengan sempurna, Nas tidak terlalu mengkomersialkan penghasilannya. Tempahan yang diterimanya berpandukan kepada kebolehupayaan individu tersebut untuk menerbangkan kapal. Saya memilih customer saya, tengok kepada kemampuan tu, kebolehan. Saya akan ambil orang yang dah boleh terbang. Sebab kebanyakan model yang saya buat ni memerlukan kemahiran yang agak cekap lah. Kalau untuk yang baru-baru nak belajar, tak sesuai. Memang saya terpaksa pilih. Kita tak nak orang membazir dekat situ. Bila dapat kapal yang karakter dia yang agak liar ataupun yang lebih besar, jadi tak sesuai untuk dia. Nanti kalau jatuh, pecah, koyak, rugi. Saya tak ke arah tu. Saya lebih kepada kita bagi khidmat kepada orang yang sepatutnya. Bahan utama dalam penghasilan model pesawat binaan Nas ialah polisterina. Ia mudah didapati dan senang untuk dibentuk. Namun dalam memenuhi permintaan pelanggan, setiap model memerlukan aksesori dan peralatan berlainan yang kadangkala memberi kekangan. Kalau dekat saya ni satu tool lah. Kekurangan tool, ruang kerja, tempat saya yang sempit macam ni kan. Dia punya part elektronik, ada masa senang dapat, ada masa susah dapat. Kita nak dapatkan yang betul-betul sesuai tu, kita terpaksa try ni dulu. Macam saya ni di Bukit Beruntung, tempat yang terceruk, hardware pun terhad. Jadi nak dapatkan bahan-bahan skru apa semua pun sangat terhad.
Setiap tempahan mengambil masa kira-kira 2 bulan untuk disiapkan. Harga ditetapkan pula di antara RM4 hingga RM800 bergantung kepada jenis dan model pesawat. Kos untuk hobi sebegini adalah subjektif dan bergantung kepada kemampuan masing-masing. Ramai yang beranggapan hobi RC ini adalah hobi yang mahal, hobi kayangan. Mungkin dia orang kurang pendedahan. Actually, hobi ini ada yang mampu milik. Sebab sekarang kita dah ada online shopping dan tak semahal macam dulu. Macam-macam kita boleh pilih. Cuma dalam hobi ini perlukan guru. Kalau tak ada guru, salah beli, rugilah. Actually tak mahal. Bagi orang yang mampu, tak mahal. Tapi bagi orang yang gaji rendah, mahal lah benda tu. Jadi kenapa perlu kita cari yang mahal? Kalau kita sekian-sekian punya income banyak ni kan, kita main apa yang kita mampu. Jadi dalam soal ni, ukur baju badan sendirilah. Usai pembinaan, NAS akan melakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu. Kebiasaannya, pelanggan akan datang ke rumah untuk mengambil sendiri kapal terbang yang telah siap dibina. Tetapi, memandangkan kali ini NAS akan menghadiri perjumpaan bersama rakan-rakan lain, lokasi penyerahan ialah di tapak penerbangan. Terletak 11 km dari rumah NAS, ruang udara di sekitar teleport menjadi pilihan penggemar hobi ini. Pada setiap hujung minggu, jalan yang diberi jolokan Teleport International RC Airport ini pasti akan dikunjungi komuniti ini untuk menerbangkan jentera masing-masing. Kebanyakannya datang dari pelbagai tempat dan latar belakang untuk berkumpul dan berkongsi minat serta pengetahuan mengenai hobi khusus ini. Hari ini juga merupakan hari penyerahan kapal terbang model Twin Otter yang telah disiapkan kepada pelanggannya untuk tempahan kali pertama. Ini adalah jenis yang pertama, Mast Wing Otter. Kalau segi tengok perbuatan dia memang sebiji macam yang real punya. Untuk Sarawak punya buka, tawau, sama. Bentuk dia itu yang saya tertarik untuk membeli dia, tempah dengan Abang Nas ni. Alhamdulillah hari ini saya dapat terimalah kapal ni, perbuatan ni. Menurut Johan yang mesra disapa Pak Cik Jo, hasil tangan Nas sentiasa dinanti-nantikannya. Di samping kualiti penghasilan, kestabilan dalam penerbangan serta pendaratan menjadi faktor utama dia memilih model binaan Nas. Tak boleh gambarkan. Pasal benda terbang ni, rasa bangga, satu kepuasan lah. Tak dapat digambarkan. Pasal benda ni, hobi ni, kalau ikut ambil risiko, terhempas dia, apa dia. Tapi Alhamdulillah lah, kapal ni memang float habis kata orang tu. Terbang, mendarat dengan keadaan baik. Setiap minggu, pelbagai kategori kapal akan diterbangkan di sini. Antaranya ialah kapal elektrik, enjin nitro dan juga turbin. Jet dengan enjin turbin berada di kategori yang paling laju dalam hobi ini. Sistemnya yang dikawal secara elektronik berupaya memberikan kepuasan maksimum kepada penerbangnya. Kelajuannya pula boleh mencecah sehingga 400 km sejam. RC turbine dia adalah penghujung dah, di mana sebab dia sangat susah untuk dijinakkan lah. So flying character totally different, speed sangat laju, dan untuk landing pun memang berbeza sangat lah. Jadi biasanya orang yang dah ke turbine tu, dia start daripada awal, kapal-kapal kipas dulu, dan penghujungnya lah baru ke turbine. Dilengkapi sistem canggih dan kelajuan maksimum, harga untuk memilikinya pasti merunsingkan. Namun, beredar zaman dan permintaan, ia bukan lagi menjadi hobi golongan kayangan berbanding 20 tahun lalu.
Kalau nak cakap orang berkemampuan saja memang susah sebab sekarang ni tak macam dulu. Okey, saya start tahun 90-an. Tahun 90-an kita pergi kedai tanya satu turbine jet berapa? 70-80 ribu. Susah orang nak mampu. So lepas tu kilang-kilang pun banyak dapat feedback daripada flyer untuk buat low cost entry level jets apa semua. So that's why the cost drop from berpuluh-puluh jadi dalam mungkin belasan untuk start main turbine jets lah. Dia ada satu option lagi yang lebih murah iaitu foam. Dia macam gabus tapi dia gabus jenis solid. Dia orang masukkan turbine engine. Walaupun hobi ini telah bermula lebih 20 tahun lalu buat Darren, ia masih lagi berkembang. Sokongan tertentu dalam mengembangkan lagi hobi ini ternyata penting terutamanya daripada aspek keselamatan. Saya sebenarnya sangat memerlukan kerajaan kita untuk support hobi ni sebab saya sendiri banyak fly hobi ni di luar negara. So diorang sana kerajaan dia support. Dia bagi satu tempat khas, ada clubhouse dan dia ada rules. Kalau daripada kapal elektrik ke kapal nitro, dia ada ujian-ujian tertentu untuk dapatkan permit untuk fly. Jadi saya berharap betul untuk melaksanakan benda ni kat Malaysia juga. First thing keselamatan, then ruang udara. Kita tak fly dekat dengan airport. Kita pun baru mula nak berbincang untuk meneruskan idea ni lah. Kalau saya pegang tu saya kata ni boleh buat ni. Saya akan ambil lah. Kalau saya rasa lari ni, cakap tu terang lah, saya minta maaf je lah. Selalunya kita orang tak peduli pun. Tak ada siapa yang peduli pun. Tapi dengan anugerah tu, kita rasa macam kita lebih dihargai. Hobi menerbangkan pesawat kawalan jauh kini semakin dikenali dan diikuti ramai. Kapal dengan enjin nitro ini berada di kategori pertengahan dengan kelajuan dan kawalannya yang tersendiri. Kepuasan dan keterujaan mengendalikan jentera ini hanya boleh dirasai oleh mereka yang mengawalnya. Apabila kapal mendarat dengan baik, ia merupakan satu kelegaan. Namun, apabila ia hilang kawalan, mereka hanya mampu reda. So macam mana perasaan ni? Biasa. Memang akan crash, tak tahu bila. Puan main ice memang macam ni, terima je lah. So yang ni total loss lah? Ada yang boleh... Engine je okey, body total loss. Engine boleh pakai lagi. So lepas ni akan beli lain ke atau macam ni ke? Beli lain lah. Serik lah? Kumpul lah duit. Dalam 2 bulan, redha je lah. Benda naik akan turun. Bila kita nak dapat? Taman Melur serendah Selangor. Di sebalik kemah kanvas biru ini menempatkan sebuah bengkel mini yang menyediakan perkhidmatan membaiki kapal terbang kawalan jauh. Mekanik RC Muhammad Radhi Shahbudin mempunyai pekerjaan tetap namun bergiat membaiki model pesawat pada waktu lapangnya. Dia yang juga gemar bermain model helikopter dan kapal terbang berpendapat amat rugi jika sesebuah pesawat yang terhempas dibuang begitu sahaja. Main kapal memang belajarlah. Kapal tu ada je yang hari ni saya beli, hari ni juga jatuh. Kita punya trend banyak yang dulu-dulu kan, dia dah jatuh, tak tahu nak buat apa. Kutip-kutip spare part, bakar. Sampai satu masa saya kata, benda ni sikit je. Kenapa tak belajar untuk repair? Kapal crash je saya bawa balik. Kapal crash je saya buat. Jadi balik tu saya try and error. Zaman dulu tak ada YouTube, tak ada ilmu, tak ada apa. Jadi kita hanya tengok macam mana nak bentukkan kapal tu ikut dia punya spek asal. Jadi kita nak belajar punya pasal, kita azam tu ada, lama-lama bolehlah. Tanpa pendidikan formal dalam bidang mekanikal, minat dan pemerhatian mendalam membolehkan beliau mengasah kemahiran membaiki badan pesawat. Saya buat kapal tu berpandukan pada apa kapal yang saya pernah main, kapal apa yang saya pernah
tengok, saya pernah pegang, saya pernah sentuh dan saya tahu. Ada je hantar. Ni kapal, ni wing, ni body. Letak. Kalau saya pegang tu saya kata ni boleh buat ni. Saya akan ambil lah. Kalau saya rasa lari ni, cakap tu terang lah, saya minta maaf je lah. Kan? Bukan semua, walaupun kita repair kapal, bukan semua kapal tu kita boleh terima bulat-bulat. Kalau kita paksa diri kita buat, tapi dia buat tapi tak ada kualiti, tak guna juga. Kalau saya tolak je lah. Tempoh masa diambil untuk membaiki kapal adalah bergantung kepada jenis kerosakan. Kerosakan kecil boleh diperbaiki dalam masa setengah hari, manakala tumpuan lebih perlu diberikan jika pesawat rosak teruk. Bayaran dikenakan pula mengikut skala kerosakan pesawat. Sebenarnya hobi ni, dia boleh cakap hobi ni mahal dan boleh cakap hobi ni murah sebab dia bergantung kepada grade. Contoh, kalau kita beli toy grade toy, grade permainan, kita bawa join dengan grade RC hobi, kan? Jadi orang tak perasan sangat. Banyak je kapal-kapal yang murah-murah yang jenis toy grade. Lepas tu dia upgrade jadi hobby grade. Bila kita fikir kita ni ada hobi je, kita kena ingat berapa kos yang kita kena keluar. Kita dah tahu kita punya bajet sekian, kita akan jumpa pada orang yang betul dan orang tu akan bimbing kita untuk dapatkan bajet yang sesuai untuk dia. Model kapal terbang serta alat ganti kini semakin mudah diperolehi berikutan berkembangnya jualan di dalam talian. Namun, Radi mempunyai pandangan tersendiri dalam pemerolehan barangan. Begitu juga dengan ruang udara dan kawasan untuk menikmati hobi ini. Untuk hobi RC ni, saya nak biar banyak kedai RC dekat Malaysia. Bila kedai RC ni banyak di Malaysia, persaingan dia kuat. Jadi, harga dia tu boleh terkawal. Pemain dia ramai, barangnya kurang. Bila nak beli, semua nak kena beli online. Luar negara lah, kena tunggu lama. Jadi, option kita tak ada. Flying side lah. Daripada dulu sampai sekarang kan, macam musafir lah. Main sana, nampak aja satu tiang dah naik, jaga-jagalah. Dia takkan lama. Kejap lagi naik lah kawasan ni. Kita flying side kita tak ada. Macam di teleport tu, hari Sabtu, geng bagi main. Hari Ahad, dia pula turn bagi kita main. Tempat yang macam tu bagus. Membaiki pesawat RC adalah kesinambungan secara semula jadi kepada hobinya. Dan bagi Radi, tidak mustahil untuk penggemar lain yang berpengalaman untuk mengikuti jejak langkahnya agar lebih ramai pakar dihasilkan. Teleport Bukit Beruntung, Selangor. Ruang udaranya sering menjadi tumpuan ramai pada setiap hujung minggu berikutan himpunan penggemar kapal terbang kawalan jauh. Namun, apa yang menarik perhatian lensa majalah 3 ialah model kapal terbang A400M ini yang dibina menyerupai kapal sebenar milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Difahamkan, model ini dibina oleh NAS, hasil cetusan idea dan usaha sama daripada pemiliknya, Syed Fadli Syed Yusof. Mula-mula dia tak nak. Dia hesitate. Benda tu dia kata, alamak, susah. Itu ini apa semua. Tapi persistent kita push dia, cakap kat dia, boleh Abang Nas. Kapal ni akan membawa you ke satu level yang tinggi. Percaya rezeki. Waktu PKP tu dia accept, dia terima cabaran saya. So daripada bulan Mac tu lah kita start study plan A400 actual plan A400. Daripada situ kita measure. So kita bekerjasama waktu tu kita buat dan alhamdulillah sampai in Ogos, September tu kita dapat complete kan. Meski berdepan kekangan bahan dan ruang yang sempit, model ini berjaya disiapkan dalam tempoh 4 bulan. Sejurus siap, kapal ini dibawa ke Teleport untuk percubaan penerbangan kali pertama. Walaupun segala persiapan dilakukan sebaik mungkin, debaran dan harapan itu tetap tiba. Untuk test flight dekat sini, saya flykan. Alhamdulillah selamat naik dan turun. Sangat kritikal sebab kapal di awal ini berbeza dengan kapal kilang. Kapal kilang kita tahu dia akan naik, semua mesin made. Tapi kapal di awal ini kita tak tahu sama ada dia naik ke turun. Sama ada labo dan okey ataupun labo atau lebur. So kapal di awal ini is very tricky dan the moment it lifts dan stabil, itu alhamdulillah. Itu pencapaian lah kan. Dia turun pun dengan elok, alhamdulillah. One of the challenges untuk kapal di awal sebab kita tak tahu dia boleh naik ke, dia tak boleh naik. Berpuas hati dengan hasilnya, Syed kemudian menerbangkan pesawat ini
secara rasmi atau maiden flight sebagai rekod penerbangan pertama. Dan tanpa disangka, ia membuka ruang dan peluang kepada NAS dan hasil ciptaannya ini untuk menempa nama di Malaysia Book of Record. Salah seorang kawan saya ni dia publishkan video maiden tu. Maiden flight tu, lepas tu dia letak logo MBR kat situ. So saya cakap dekat dia, kita boleh kena saman kalau kita tak declare betul-betul, kita tak buat betul-betul MBR ni. Immediately lepas tu saya contact. Saya kata it's a good platform, let's try to contact MBR, dan alhamdulillah proses MBR tu sangat mudah. Submission of application, review, sampai dia orang datang sini, witness dia naik, dia turun dengan selamat dan dia serah sijil. Bila ada pengiktirafan begini, bagi saya lah, saya dah buat benda ni hampir 9-10 tahun sebagai satu penghargaan lah untuk pembuat kapal di Malaysia ni. Selalunya kita orang tak peduli pun, tak ada siapa yang peduli pun, tapi dengan anugerah tu kita rasa macam kita lebih dihargai lah. Hasil kerja kita lebih dihargai. Dengan rekod 2.9 meter panjang dan 2.6 meter lebar, kapal ini telah diiktiraf sebagai model kapal terbang kawalan jauh terbesar oleh Malaysia Book of Record pada 9 Oktober 2021. Sejak daripada pengiktirafan itu, kapal ini semakin tular di media sosial dan mendapat perhatian ramai. Site dan kapal A400 miliknya ini juga tidak pernah segan untuk menguasai ruang angkasa teleport. Nampaklah memang terduduklah, seronok. Memang bangga, Cik Nas kita pun bangga kan, sebab dia hasil titik peluh dia. Dengan ruang yang sempit, dia buat kapal ni 3-4 bulan macam tu kan, termasuk lockdown semua. Kapal ni selamat naik, selamat turun, boleh fly. So bangga dan terharulah. Dan saya sebagai pilot A400 ni, saya rasa the best feeling ever lah. Kan, sebab ini kapal yang sangat besar, yang paling besar saya pernah fly. Kejayaan dalam menghasilkan model kapal terbang sebegini menjadi batu loncatan kepada NAS untuk berkembang dan terbang lebih jauh lagi. Dengan bakat serta dorongan pihak yang berminat, NAS berpeluang untuk memberi dimensi baharu kepada hobi ini. Saya sebagai owner, saya rasa bangga untuk Cik Nas kita. Ya, sebab bila kita ada seorang ataupun satu kumpulan anak tempatan yang kreatif yang boleh buat macam ni contohnya, ia sama sekali boleh membanggakan nama negara kita juga. Banyak kita punya pakar-pakar DIY strata Malaysia so diorang ni lack of exposure. Bila kita banyak exposekan kreativiti anak tempatan kita, dan saya rasa dapat membanggakan negara kita lah. It's not just a hobby, future of Malaysia juga. Whereby kita ada those creative young people, adults yang expose dia punya kreativiti dalam benda-benda macam ni. Setelah puas membelah langit, kini masa untuk mendarat. A400 landing! Kapal terbang kawalan jauh bukanlah sebuah hobi yang meluas, namun penggemarnya komited dan semakin berkembang. Meluncur laju di langit biru, keterujaan dalam mengendalikan jentera ini hanya yang mengawalnya sahaja yang tahu. Pemerolehannya subjektif, namun kepuasan dan kebanggaan itu pasti. Pulau-pulau besar dia sama. Ini makan kan, boleh makan kan? Ini boleh makan, boleh pets lah. Jadi kalau kabel ni, kalau tapir pun kena, saya ingat boleh. Dia akan terus jerut. Jadi binatang tu tarik-tarik sehingga luka dan kehilangan darah, dan dia akhirnya mati. Haiwan dan hidupan liar
sama ada bebas atau dipelihara, memerlukan persekitaran yang optimum bagi melanjutkan kelangsungan hidupnya. Memelihara atau menyimpan mana-mana hidupan liar pula tidaklah boleh dilakukan sewenangnya dan memerlukan permit yang sah. Segamat, daerah paling utara di negeri Johor yang bersempadan dengan Negeri Sembilan dan Pahang. Di sini juga lokasi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan menjalankan tugas hakiki mereka. Memasuki siri ketiga tahun 2022, sejak bermula pada tahun 2019, Operasi Bersepadu Khazanah OBK kini sedang giat dilaksanakan. Ia melibatkan kumpulan ronda yang akan memantau hidupan liar dan hutan serta melakukan aktiviti penguatkuasaan. Rondaan dia ada dua, rondaan di dalam hutan dan satu lagi subtek lah. Subtek ni sebagai tim yang akan standby untuk apa-apa masalah yang berlaku terhadap kumpulan ronda. Kalau selain tu tak ada apa-apa masalah berlaku, kita akan buat rondaan sendirilah di subtek seperti rondaan jerat, pemeriksaan premis dan selain-lain lah. Kita juga kalau ada maklumat, kita akan bantu dari segi tu. Pemeriksaan terhadap premis yang menyimpan hidupan liar adalah antara rutin mereka. Mini Zoo di Jalan Segamat Jementah menerima kunjungan mereka hari ini. Kita akan melihatlah buat pemeriksaan berkaitan dengan hidupan liar yang berlesen di water farm ni lah. Sebagai premis yang beroperasi dengan permit zoo atau pameran tetap, setiap hidupan liar yang ingin dipamer harus diperiksa sumber pemerolehannya. Semua dalam senarai ini ada dalam. Difahamkan setiap haiwan di sini diperolehi dari sumber berbeza-beza. 3 sankonia dengan 2 white cockatoo. Sebilangannya dibeli daripada perniagaan yang berdaftar dengan Jabatan Perhilitan. Manakala yang lain, pinjaman daripada pengusaha zoo lain serta daripada Jabatan Perhilitan sendiri. Kuning, putih, kelabu dengan ada yang gelap sikit tu. Tu grocery parakeet. Selain burung, turut dipantau keadaan hidupan eksotik lain yang akan dipamerkan. Penjaganya turut diberi nasihat berkaitan keadaan persekitaran dan kesihatan haiwan terbabit. Memastikan kesihatan haiwan tu berada dalam keadaan baik dan sempurnalah setiap masa. Sumber dia semua kita boleh cakap sah lah. Cuma dalam sekarang ni dia tak buka lagi sebab dia dalam proses daripada pemilikan tu dia nak tukar kepada pameran lah. Jadi bila dah lulus tu baru dia boleh buka untuk orang ramai. Untuk setakat ni dia tak boleh lagi. Dia just boleh menyimpan sajalah. Dan ada jugalah teguran daripada pegawai untuk menambah baik dari segi kawasan pameran lah. Tu kita akan pantau lah dari masa ke semasa. Lokasi pemeriksaan seterusnya ialah di sebuah premis di Mukim Jementah yang menjalankan aktiviti biak bakar dan penjualan kura-kura serta labi-labi. Pemeriksaan melibatkan sumber pemerolehan serta dokumentasi perniagaan yang melibatkan penghasilan dan mengeksport produk. Membuat produk, okey. Akademi, yang ni rumah penyembelihan. You proses lah, sini you proses. Sekarang kita tiada sampai pet shop lah. Kita ada pernah hantar pun ekspor pergi Japan. Bilangan serta jenis baka dan induk turut diperiksa berpandukan data di buku log dan senarai dokumentasi. Ini termasuk jumlah telur yang terhasil pada satu-satu masa oleh setiap jenis induk.
besar dia sama. Ini makan lah, boleh makan kan? Ini boleh makan, boleh pets lah. Pet untuk peliharaan lah. Ya. Telur tu you kutik, nanti you Kutik orang lah. kita taruh sama satu incubator lah. Tempoh masa diambil untuk telur ini menetas ialah 2 hingga 4 bulan. Penggunaan inkubator berbanding cara tradisional sebelumnya telah menaikkan peratusan penetasan telur sehingga 80%. Habitat labi-labi sedikit berbeza daripada kura-kura. Selain air, labi-labi juga gemar menyembunyikan diri di dalam selut. Kumpulan labi-labi yang baru diperoleh ini perlu dipindahkan ke kolam berasingan yang bersesuaian dengan habitat asalnya. Setiap kolam pula dihuni tidak melebihi 30 ekor labi-labi bagi memberi keselesaan agar ia bebas bergerak dan membiak. Bila kita lihat, dia ada lesen biak baka satu dan dia ada lesen menjual juga. Jadi dari situ kita akan tengok buku jualan dia sama ada tally atau tidak. Dari situ kita akan tengok jumlah induk dia berapa dan jumlah anak berapa. Jadi kita akan tengoklah setiap kolam tu, kita akan kira lah berapa jumlah, adakah sama dekat buku tu. Jadi kita tengok antara spesies yang ada tu memang ada lah dekat tempat dia tu dan kita tengok memang tally lah dengan buku tu. Hasil pemeriksaan, pemilik premis didapati mengikuti kesemua garis panduan pembiakan dengan betul. Kita akan terus move ke rumah. Kita nak buat pemeriksaan, boleh? Okey, ada lesen juga. Luris DH. Luris LURIS. Penugasan seterusnya ialah aktiviti rondaan di dalam hutan. Untuk hari ni aktiviti kita plan untuk nak buat rondaan jerat. Jadi kita akan try masuk pada sini dan kita akan tracking dalam 30 minit macam tu. Kita tengok kawasan hutan ni ada tak jerat yang kita akan jumpa. Kalau ada jerat, kita akan musnahkan dan kita akan bawa dia keluar lah. Dan kita akan rekod segala penemuan yang kita akan jumpa kat dalam ni lah. Lokasi rondaan ialah di sekitar Asahan, berhampiran Taman Negara Gunung Ledang yang bersempadan di antara negeri Johor dan Melaka. Persekitaran hutan yang tidak terlalu tebal membolehkan hidupan liar bebas bergerak menjadi tarikan kepada si pemasang jerat yang sentiasa mencari kesempatan. Hasil rondaan membawa kepada penemuan rangka haiwan dipercayai babi hutan. Menurut maklumat, kawasan hutan ini juga sering dijadikan tapak pelupusan haram sisa haiwan seperti kepala dan isi perut babi hutan oleh individu tidak bertanggungjawab. Lokasi penemuan kemudian direkod untuk tujuan rujukan. Turut ditemui ketika rondaan jerat yang masih aktif di sepanjang laluan hidupan liar. Jerat ini merupakan jerat dawa yang diikat pada pokok dan disembunyikan di tanah. Ia kemudian akan menjerut mana-mana haiwan yang memijak atau mengusik pencetusnya. Jadi kalau kabel ni, kalau tapir pun kena, saya ingat boleh. Dia akan terus jerut. Jadi binatang tu dia akan tarik sehingga dia akan luka dan kehilangan darah dan dia akhirnya matilah. Setelah lokasi jerat direkod, ia kemudian perlu dimusnahkan. Jerat dipercayai telah dipasang oleh penduduk tempatan untuk mencari sumber makanan terutamanya babi hutan. Menjelang senja, rondaan ditamatkan pada jam 7 petang. Pasukan ronda Subtek akan pulang ke jabatan sementara menanti penugasan seterusnya.
sebelah malam. Rondaan malam dengan menggunakan kenderaan bermula pada jam 11. Lokasi rondaan pada kali ini ialah di sekitar Fedah Selancar berhampiran hutan simpan Pukim, Pahang. Lokasi ini merupakan antara kawasan yang sering diperhati kerana ia menjadi tumpuan dan kerap dicerobohi kumpulan peminat sukan ekstrim. Dia terus spot ni lah. Orang akan masuk motor dengan kereta lah. Kereta 4-wheel yang hardcore punya lah. Ni track dia. Kita akan nampak kesan-kesan tayar je. Rondaan kebiasaannya akan dilakukan sehingga jam 2 atau 3 pagi. Jika terdapat maklumat terkini, ia akan dilanjutkan sehingga keesokan harinya. Namun, berikutan kawasan hutan yang luas, keberadaan penceroboh adalah tidak menentu dan rondaan tidak berjaya mendapatkan sebarang hasil. Apa yang ditemukan hanyalah bunyi enjin kenderaan dan kesan tayar dalam pelbagai saiz. Ini menunjukkan terdapat beberapa kumpulan yang telah menceroboh kawasan ini, namun berjaya meloloskan diri dalam kegelapan malam. Selain rondaan dan pemeriksaan rutin, pasukan Subtek juga akan bergerak mengikut informasi dan juga risikan. Menurut maklumat, terdapat seorang individu dipercayai menyimpan burung eksotik yang diklasifikasikan sebagai haiwan terlindung di rumahnya. Semua kita akan bergerak sekarang. Kita akan terus move ke rumah. Jadi ingat pergerakan kenderaan tu. Terus berhenti, VIC terus pergi belakang. Saya tahu dah jauh perintah. Kita nak buat pemeriksaan, boleh? Okey, ada lesen juga. Pemeriksaan awal di sekitar kawasan rumah mendapati terdapat beberapa jenis burung terlindung dalam jumlah yang meragukan. Minta kira semua. Kita listkan berapa ekor burung. Guling tu RM1 tu kau kira. Apa tu? Banyak tu. Kau nak kira memang tak cukup. Kita akan kira satu-satu. Okey. Okey. Minta kira pada depan berapa serindit, berapa puling. Yang ni 20 ekor bang. Yang ada gelang tu. Tapi yang tak tempat ada gelang tu. Dan kita akan tallykan mana yang ada lesen ni. Pemeriksaan lanjut kemudian membawa kepada penemuan beberapa buah sangkar burung di dalam rumah. Antaranya ialah spesies burung bayan puling yang dijadikan sebagai burung pemikat. Daripada pemeriksaan tu, dekat premis beliau ni terdapatnya spesies burung bayan serindit. Itu merupakan spesies burung yang terlindung lah. Dan terdapat juga burung bayan puling. Ini merupakan spesies burung yang terlindung sebenarnya. Totally protected. Dan kita ada jumpa juga burung kelicap kunyit, burung daun, burung merbah. Semua ni perlu lesen dan permit khas dari jabatan. Jadi bila kita minta dokumen, dia bagi hanya dokumen pemilikan lesen burung bayan serindit sahaja. Yang selebihnya memang menjadi kesalahan lah. Dan kita dah terangkan tentang kesalahan tersebut dan beliau faham lah. Ini ada berapa tu? Haiwan yang tidak tersenarai dalam lesen pemilik kemudian akan direkodkan. Ia bagi memudahkan proses pengiraan dan penuduhan di mahkamah nanti. Usai proses penandaan, setiap burung akan disita bersama sangkarnya. Manakala burung yang berada di sangkar besar pula akan ditangkap dan dipindahkan ke dalam sangkar sementara milik Jabatan Perkhilitan. Proses ini ternyata tidak mudah dan memerlukan kecekapan agar burung tidak terlepas dan dapat dipindahkan dengan selamat. Cabaran dia macam mana? Sebab dia burung ni dia cepat, pergerakan dia cepat terbang. So kita kena cekap untuk tangkap dia. Lepas tu satu lagi, dia suka menggigit. Dia punya paruh dia tajam. So kalau kena gigit tu kena ni lah.
Kena tahan sakit dia. Kesemua hasil rampasan akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk tujuan rekod serta memberi makluman kepada pemilik tentang kesalahan dan juga hukuman. Kebanyakan orang yang melakukan kesalahan hidupan liar ni dia tak tahu hukuman yang akan diorang kena lah. Bila diorang dah buat, diorang dah tahu. Bagi saya, untuk hukuman tu sangat tinggi lah. Saya harap orang ramai berfikir 2 kali untuk melakukan kesalahan berkaitan hidupan liar ni lah. Kesemua unggas ini dibawa ke pejabat perlilitan sementara menanti hasil siasatan. Setelah kes selesai, pegawai penyiasat kemudian akan memohon untuk mendapatkan perintah pelupusan daripada mahkamah. Perintah pelupusan akan membolehkan burung-burung ini dilepaskan semula di habitat asalnya untuk terbang bebas, meneruskan kehidupan, tidak lagi terkurung di dalam sangkar.